Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel Berita Gempak sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini pemimpin daripada PAS Selangor menyatakan mereka yakin untuk merampas kerajaan Selangor, hari ini sekali lagi pemimpin PAS yakin untuk merampas Melaka pada PRU yang ke-16. Ya, dengan berbekalkan ya keahlian mereka 23,000 ahli PAS di negeri Melaka. Jadi kalau kita kira peratusannya sahabat semua, kira-kira Melaka jumlah penduduknya sekitar 790,000. Ya, kalau kita lihat 23 ahli peratusan ahli mereka ni boleh dikatakan sebanyak 2,9% sahaja. Jadi ini tahap keyakinan mereka boleh merampas Melaka sahabat semua, berbekalkan 23,000 ahli mereka yang ada di kota Melaka ataupun di negeri Melaka ini. Jadi adakah benar perkiraan mereka ini yang mereka mampu untuk merampas negeri Melaka ini pada PRU yang ke-16 sahabat semua? Mari kita dengar ataupun baca bersama kenyataan daripada pemimpin PAS ini. Katanya ada ahli lebih 23,000 PAS yakin boleh tadbir Melaka lepas PRU yang ke-16 kelak 4 tahun dari sekarang sahabat-sahabat semua. Wow, begitu tingginya cita-cita mereka sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita kira sekali lagi 2,9% saja jumlah ahli mereka yang ada daripada jumlah penduduk negeri Melaka. Adakah benar ya mereka boleh merampas kerajaan negeri Melaka? Satu persoalan yang baik. Jadi PAS Melaka melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU yang akan datang. Jika Adipati Terbabit mengambil pendekatan tertentu. Pendekatan apakah itu? Tunggang agama, tunggang bangsa? Kita tak tahu sahabat semua. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail berkata, ketika ini di seluruh negeri itu terdapat seramai lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Dia kemudiannya membandingkan jumlah ahli PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Jadi mengambil iktibar dari peristiwa pada zaman Islam baru berkembang dulu, Zulkifli berkata, pengislaman secara en blok 6 individu dari Madinah itu merupakan satu sejarah. Itu antara kenyataan beliau. Jadi tak pernah berlaku sebelum ini ada orang masuk Islam dengan jumlah yang besar serentak. Itu kali pertama, jelasnya seperti dipetik Haraka Daily hari ini. Zulkifli yang juga ahli parlimen Jasin berkata demikian semasa menyampaikan ceramah Isra Mikraj di Balai Islam Kampung Seri Minyak Jasin. Untuk rekod, Melaka memiliki 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Pilihan Raya Negeri PRN yang diadakan pada tahun 2021 menyaksikan PAS bertanding di 8 kursi, manakala selebihnya mereka berikan laluan kepada calon lain dalam kalangan komponen Perikatan Nasional. Hasil PRN tersebut, semua calon PAS gagal memenangi kerusi, manakala Bersatu PN hanya menguasai 2 daripada 28 yang ada, yaitu Sungai Udang dan juga Bemban. Zulkifli berkata 6 individu dari Madinah yang memeluk Islam Terbabit melakukan dakwah hingga Islam tersebar dengan mengeluas di Bandar Terbabit sebab berbanding 10 tahun sebelum itu. Sebab bila balik ke Madinah, katanya sahabat-sahabat ini bukan berbayar sahaja, mereka berdakwah habis-habisan sehingga tidak ada rumah di Madinah yang tidak sampai seruan di dakwah Islam, katanya. Menjelaskan perkara itu juga, Zulkifli berkata berbanding 6 orang dari Madinah yang menerima Islam itu, jumlah ahli PAS Melaka jauh lebih tinggi dan boleh digerakkan untuk parti Terbabit. Jadi ahli PAS di Melaka lebih kurang 23,000 atau 2,9% daripada jumlah keseluruhan rakyat Melaka. Katanya kalau semua 23 orang ahli PAS buat kerja macam 6 orang sahabat itu, PRU ke-16 nanti PAS akan tadbir kerajaan negeri Melaka, katanya. Itu antara kenyataan daripada Pesuruhjaya PAS Melaka ini, sahabat-sahabat semua, Zulkifli Ismail, yang sebenarnya beliau ini seringkali membuat kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Jadi saya tidak mau nyatakan di sini, ada banyak video di media sosial apakah kenyataan itu. Cari saja dengan type nama beliau, pasti akan menemui kenyataan-kenyataan yang boleh dianggap sebagai satu kenyataan yang agak menyesatkan di sana. Itu pandangan saya lah sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Adakah PAS yang begitu yakin kononnya boleh merampas kerajaan Melaka ini dengan adanya 23,000 itu, adakah mereka boleh melakukannya atau tidak?
Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan satu perkongsian ya daripada YB Steven Sim, seorang YB yang begitu committed dalam kerja beliau. Dan katanya Putrajaya bantu Sarawak selaras Ordinan Buruh Akta Kerja 1955. Itu antara kenyataan daripada YB Steven. Jadi apa maksud yang disampaikan oleh beliau ini? Mari kita lihat. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata, kerajaan bersedia untuk membantu menyelaraskan Ordinan Buruh Sarawak dengan Akta Kerja 1955 ya pindahan 2022 yang sudah dikuatkuasakan di Semenanjung Malaysia. Katanya pindahan ordinan itu perlu dibuat berikutan banyak perkara berkaitan hak pekerja seperti waktu bekerja dan gaji tidak selaras dengan Semenanjung Malaysia. Justru katanya kita mau seragamkan semua perkara dalam Akta Kerja itu dengan Sarawak dan juga Sabah, katanya menurut berita harian. Sim berkata pihaknya dan kerajaan Sarawak kini pada peringkat perbincangan berhubung usaha untuk memindah Ordinan Buruh Sarawak itu. Minggu lalu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, minggu lalu Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, ya, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Gerawat Galah mengadakan pertemuan dengan kami untuk berbincang isu itu dan beliau akan membawa hasil perbincangan kepada Kabinet Sarawak. Saya yakin dengan kerjasama dan hubungan rapat antara KSM dengan Kerajaan Sarawak, katanya, kita dapat mencapai kata putus untuk melaksanakan pindahan Ordinan Buruh Sarawak dalam masa terdekat. 14 September yang lalu, Ahli Parlimen Stampin Chong Cheng Jeng mengesah supaya pindahan dibuat terhadap Ordinan Buruh Sarawak demi menjamin pekerja Sarawak menikmati hak dan manfaat seperti mana di Semenanjung. Beliau berkata ordinan itu merupakan undang-undang persekutuan dan perlu dipindah di Dewan Rakyat. Namun, hal ehwal buruh di bawah bidang kuasa negeri otonomi yang dinikmati Sarawak, dakwanya pekerja Sarawak yang meraih lebih 2,500 tidak dapat sebarang perlindungan di bawah dua ordinan berkenaan dan juga Akta Kerja. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ya, saya percaya ini adalah berita baik buat rakyat Borneo, bukan jadi Sarawak, tetapi di Sabah. Karena kalau kita lihat standard gajinya itu sangat-sangat menyedihkan, ya, khususnya Sabah dan Sarawak, Borneo, sahabat semua. Ya, tahap dan juga standardized dia itu tidak sama, ya. Bayangkan gaji sebagai manager di Sabah hanya 3,000, 3,000 lebih, 3,500, ya, tapi berbanding dengan gaji standard gaji yang ada di Semenanjung. Kalau saya tidak silap sebagai manager, ya, mungkin sudah sampai 5,000. Ya, so ini satu perkara yang begitu jauh bedanya. Jadi kalau YB Steven Sim mengambil pendekatan untuk menyelaraskan sistem penggajian ini adalah satu berita yang baik buat rakyat Borneo, khususnya Sabah dan juga Sarawak. Terbaik kita ucapkan kepada YB Steven Sim yang begitu committed, ya, di dalam tanggungjawab beliau untuk meningkatkan taraf gaji, menyelaraskan gaji, ya, di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak ini. Tahniah sekali lagi. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen. Yang pertama tadi, pemimpin PAS Pesuruhjaya PAS Melaka yakin merampas negeri Melaka pada PRU yang ke-16 ini, ya, dengan berbekal 23,000 ahlinya di Melaka ataupun 2,9%, ya, keahlian mereka yakin untuk merampas negeri Melaka. Benarkah ataupun mereka hanya bermimpi? Bahasa sahabat-sahabat semua, bermimpi itu percuma. Silakan, itu pandangan saya. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.